baca. Sekarang ni pada saya di internet kan, kita type internet pun banyak maklumat-maklumat yang boleh dikongsikan, dan maklumat-maklumat terutamanya daripada laman web ustaz-ustaz kita pun banyak dah sekarang, blog-blog dan sebagainya, boleh dibaca, boleh dilihat untuk iktibar keimanan bagi kita. Kemudian kita tengok email yang terakhir yang kelima. Salam Ustaz, selain perintah Allah mengenai sembahyang fardu kepada umat Islam, apakah antara peristiwa lain yang boleh diingati seperti Isra' dan Mi'raj ini? Banyak, sangat banyak. Sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sedang beruntung rahmat Allah sekalian. Dia menceritakan kepada kita mengenai rukun iman itu sendiri. Nanti kita akan bahas rukun iman itu sendiri, iaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditemukan, maknanya bertemu Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebut qaba qausaini aw adna, seperti antara dua busar panah ataupun lebih hampir daripada itu lagi, menceritakan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ketika ditanya oleh Nabi, oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahawa hendaklah kamu maknanya belajar ataupun mengenang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbentuk. Ada seorang ustaz kata, "Oh, tangan seperti ini." Kalau benar seperti manusia, sudah tentu Nabi akan ceritakan. Sudah tentu Nabi ceritakan. Jadi untuk selanjutnya kita bertemu. Kemudian setelah sebenarnya kewujudan Israel itu sendiri ataupun di Palestin ini memang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW di hadisnya, di mana nanti Bani Israel ataupun Yahudi akan berkumpul, kan? Maknanya telah dikhabarkan. Dan benda itu tidak akhiran, sebab apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang benar. Dan memang Bani Israel ni, walaupun dia ataupun Yahudi ni, walaupun dia begitu dia dengan sikapnya itu, tapi dia tetap percaya kepada kitab-kitab Taurat. Sehingga kalau di sana tu dia ada satu dia panggil Mezuzah. Mezuzah ni macam kitab Taurat, kan? Azimat dia lah 10 perjanjian Bani Israel itu, iaitu jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh sebagainya. Dia akan letakkan di pintu-pintu. Dia kalau dia nak keluar nanti dia akan sapu, dia akan maknanya ambil berkat lah daripada benda tu. Dan dia memang percaya kepada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka percaya, kan? Dan mereka mengkaji tentang apa dikhabarkan oleh nabi-nabi mereka dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita juga. Kita ada panggilan sekarang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sana? Saya Haji Sa'id pada Ustaz. Ya Haji, apa khabar Haji? Alhamdulillah. Hujan tak Ustaz? Hari ni cuaca elok lah kan? Alhamdulillah. Ya Haji, apa boleh kongsi Haji? Kongsi soalan saya Ustaz. Masalah Rasulullah ni Mi'raj, makna pendek masalah. Dengan tak ada sampai semalam lah kan? Okey. Pendek. Kemudian kita tengok adakah salah satu ni dari yang kita bicarakan tauhid tu masuk dalam mencarikan adat. Satu, kepada orang yang beriman lah. Yang kedua, Baitul Maqdis tu, yang batu tergantung tu, itu juga salah satu daripada membayangkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mencarikan adat. Itu dua perkara Ustaz. Okey. Soalan saya pasal dengan pendek tu, itu mencarikan adat boleh membayangkan kepada orang yang beriman, dua perkara tu. Ada dua dalil tu. Okey. Dalil di dunia ni lah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita pertama sekali tentang pendeknya masa ataupun mencari adat itu disebut dalam bahasa Arab khawarikul adah, ataupun mencari adat ataupun yang di luar kebiasaan lah. Sahabat rahmatullah sekalian, dahulu katakanlah kita sekarang ni, katakan saya hidup, kita semua hidup 100 tahun lepas. Katakan 100 tahun lepas. Dan saya berkata kepada Silam Pontun sekalian, katakan kita dalam satu masjid, saya berkatakan Silam Pontun, malam tadi saya ni ada di Bangkok, makan kat Bangkok. Contohnya malam tadi ada kat rumah, contohnya ni. Pukul 4 pagi tadi saya minum sekejap dekat Jakarta. Ni 100 tahun lepas ni, katakan 100 tahun lepas. Pagi tadi lebih kurang dalam pukul 5 tu saya sampai di KLIA, terus ke sini, alhamdulillah kita dapat bersama. Perkataan ni kalau 100 tahun lepas saya ucapkan, orang akan cakap, ya ke Ustaz ni? Tipulah. Sebab apa 100 tahun lepas, bahawa perjalanan jauh boleh dibuat dalam waktu singkat, mustahil diakal. Tapi kalau hari ni tak ada masalah. Ustaz, pergi mana? Pergi Bangkok. Ustaz nak apa Ustaz? Mana boleh tanya lagi. Kalau Nabi hidup zaman kita, tak ada masalah. Nabi kata, aku pergi Palestin tadi, flight apa? Kan, tak ada masalah. Tetapi ketika zaman Nabi SAW, mustahil benda perjalanan jauh tu boleh dibuat waktu singkat. Maknanya orang yang menerima pada kita ke orang yang imannya kuat.
Sebab itu Abu Bakar menerima, dipanggil As-Siddiq. Para sahabat menerima sebab ujian keimanan itu. Dan sebenarnya bukan Isra Mi'raj saja. Di zaman kita pun banyak lagi ajaran-ajaran dalam Islam ni yang kadang-kadang kita rasa macam, betul ke? Tapi satu-satu Allah buka hikmah dia. Satu-satu Allah buka hikmah. Kalau belum jumpa hikmah dia, apa kata Nabi SAW? Tertanya sesuatu benda yang akan, maknanya kamu rasa ragu-ragu, ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan tunjukkan hikmahnya itu. Okay, kita tangguh soalan yang batu tergantung ni. Kita akan bahas bab khas nanti insya-Allah. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Zainal Aman dari Poriksen. Zainal Aman, ya. Apa khabar? Saya nak tanya, sekarang ni kalau tak silap saya, 5 waktu kita semayang ni, bersamaan yang 50 waktu yang pernah kita dalam Islam, adakah betul Ustaz? Okey. Sebab pernah dulu kata Nabi pergi Isra, tapi Musa suruh naik balik minta kurangkan 5 waktu. Dia turunkan betul 50 waktu. Dia mintakan kurangkan 50 waktu. Adakah sama 5 waktu ni dengan 50 waktu tu? Okey. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama, terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat rahmatullah syirah, antara perkara yang besar dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah penganugerahan solat. Dan punya penting solat ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala jemput, maknanya dalam peristiwa Mi'raj Allah bagi sendiri kepada Nabi SAW. Kenapa tidak ibadah-ibadah lain melalui perantaraan Jibril? Tapi solat ini Nabi, watikah solat itu diberi sendiri kepada Nabi SAW. Betapa pentingnya solat itu. Dan memang dalam hadis-hadis Nabi SAW menceritakan awalnya pada ketika itu Nabi SAW mendapat 50 waktu dalam solat. Kemudian ketika baginda maknanya bertemu dengan Nabi Musa AS di langit yang ke-6, maka Nabi Musa kata, wahai Muhammad, aku aku tengok, maknanya aku Bani Israel pun dia beribadah ni dia takkan mampu buat. Maka kau mintalah maknanya keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tu Maha mengetahui tentang solat ini. Maka Nabi naik, kemudian Nabi minta dan akhirnya dikurangkan sehingga 5 waktu itu. Yang penting selama Allah sekalian, apa yang ada pada solat, kalau dia kata Allah nak bagi 5 solat itu bersama 50 solat kita waktu, itu tak mustahil. Dan Allah boleh bagi lebih daripada itu lagi. Tapi apa yang penting intipati daripada solat adalah solat itu adalah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita melihat orang main badminton. Tiap-tiap hari dia main badminton. Kenapa dia main badminton tiap-tiap hari? Sebab untuk mahir dalam main badminton. Mahir masuk pertandingan boleh menang. Kita tengok orang main bola sepak, tiap-tiap hari dia latih main bola sepak. Tujuannya apa? Biar mahir. Masuk pertandingan boleh menang. Tapi hari ini kita solat tiap-tiap hari. Apa tujuan kita solat? Bukan untuk mahir dalam solat. Wah, kalau nak tengok orang yang mahir solat tu tengok haji tu. Tu hajah tu. Dah dekat 50 tahun dia solat kau. Mahir dia solat. Sebab tu dia solat laju. Sebab dia mahir solat. Bukan. Kita semayang tiap-tiap hari itu bukan untuk mahir dalam solat. Tapi kata apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah kamu solat untuk mengingati aku. Allah kata. Jadi maknanya solat ini adalah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang besar sekali apabila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian, maka kita akan menjaga maknanya diri kita. Kan kita akan malu di hadapan Allah kalau kita ni nak sombong. Kan kita akan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak hasad dengki. Sebab kita ingat Allah. Kan kita nak akan malu kalau kita nak ambil hak orang lain. Utang tak nak bayar, kita tipu harta pusaka orang lain. Malu depan Allah. Sebab kita ingat Allah. Hari ini orang buat maksiat sebab apa? Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa kata Nabi SAW? La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina, dia itu beriman. Mana ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yasriku sarik hina yasrik fahuwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri, dia itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan buat maksiat seorang pembuat maksiat ketika dia buat maksiat, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri hari ini menderakai suami. Kenapa? Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Suami hari ini mengkasari isteri, tak bagi nafkah dan sebagainya. Apa? Sebab apa? Lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang penting solat. Lebih daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada kita. Dan sebab itulah kita dirikan solat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada panggilan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa sana? Saya Muhammad Maskat. Ya. Daripada Pontian Johor. Ya, Pontian ya. Apa khabar? Ya.
Baik-baik. Hujan tak? Tadi daripada utara, di selatan. Hujan tak sana? Nampaknya mendung aja kat sini. Mendung ah. Alhamdulillah. Hujan. Ya. Ustaz, saya Ya. nak tanya. Saya pernah baca buku. Sewaktu Nabi Isa ke Mi'raj, dia dinampakkan di neraka. Penghuni neraka 3 suku daripadanya orang perempuan. Okey. Jadi masalah saya nak tanya apa sebab-sebabnya ataupun perempuan lebih ramai daripada lelaki di dunia ini. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatullah sekalian, kadang-kadang banyak hadis-hadis ini dibaca. Dia ada berapa dalam agama ni, kita tak boleh dia ada 2 part. Dia tak boleh nak diajar separuh-separuh. Kalau diajar separuh-separuh kita nampak pincang. Antaranya apa? Antara orang tanggungjawab lelaki dan tanggungjawab perempuan. Tak boleh dibaca hadis separuh-separuh. Sebab Nabi SAW mengucapkan bahawa aku melihat di neraka tu banyak perempuan. Kerana apa? Kerana kegagalannya untuk taat pada suami. Dan tu juga Nabi paling kepada orang lelaki. Nabi kata apa? Jaga isteri-isteri kamu ini, fa innahunna a'wan, di sebahagian diri kamu. Kalau isteri tak lepas ke syurga, jangan harap orang lelaki nak mudah-mudah lepas ke syurga. Jadi maknanya kadang-kadang hadis ni dibaca maknanya sebelah pihak aje. Kesian orang perempuan yang selalu datang masjid kebil banyak dalam neraka ke. Tapi sebenarnya orang perempuan masuk neraka macam orang lelaki masuk neraka, na'udzubillah. Orang perempuan masuk neraka macam orang lelaki masuk neraka, mungkin sebab mencuri, mungkin sebab mengumpat, mungkin sebab hasad dengki, mungkin sebab sombong dan sebagainya. Tapi kebanyakannya kerana kegagalannya mentaati suami. Sebab tu kita dalam keluarga, suami kalau betul-betul sayang pada isteri, selalu maafkan isteri. Kan? Isteri kalau betul-betul sayang kepada suami, jadi isteri yang solehah. Dan apakah perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia? Kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga. Allah kata, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Kita bertemu sebelah sini. Sebelum ini lagi, jadi bagi isteri, maknanya kenapa Nabi kata aku lihat banyak perempuan neraka? Kerana kegagalan mentaati suami. Jadi isteri berusaha menjadi isteri yang soleh, kena ada niat. Doa, ya Allah aku jadi isteri soleh, ya Allah bantulah Tuhan. Tak berjaya soal lain, tapi doa, Tuhan aku nak jadi isteri soleh, Tuhan. Tiba-tiba suami panggil, mah ambil kain mah. Abang ni kejap lah, orang tengah doa jadi isteri soleh ni, sibuk je lah. Sambung balik. Ya Allah ampun, ya Allah. Mana gagal tu soal lain, tapi hati tadi cita-cita nak jadi baik. Suami selalu maafkan isteri. Macam saya sebut tadi, kan, iaitu ada 4 kalau perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia ketika kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga sekali. Usahakan isteri masuk syurga, suami masuk syurga, anak-anak masuk syurga. Alhamdulillah, menggembirakan kita senang betul sekalian. Kita ada satu panggil lagi. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, silakan tuan. Ada 2 soalan, Ustaz. Ya. Satu tentang batu tergantung ni dekat masjid Masjid Al-Aqsa tu. Di manakah sekarang? Masa Rasulullah nak Isra' Mi'raj, dan batu ni nak ikut sama. Tapi tak dibenarkan. Jadi batu tu naik sikit, betul tergantung macam tu. Di mana batu tu sekarang? Dan lagi satu, Rasulullah SAW masa Isra' Mi'raj, baginda bersabda, baginda nampak, aku nampak bahawa wanita ramai dalam neraka daripada lelaki. Padahal kalau kita nak kaji secara itu kan, secara kasarnya, wanita ni baik, orangnya dia kuat semayang, kuat apa. Jadi minta Ustaz terangkan. Okey. Terima kasih. Okey, batu tergantung kita tangguh esok sebab ada perbahasan menarik khas tentang dia. InsyaAllah kita akan cerita esok. Jadi sama-sama lagi kita esok lapangkan masa lah ya. Yang keduanya tentang balik pada perempuan tadi. Jadi sebenarnya hadis yang diceritakan Nabi SAW, kita perlu baca banyak lagi hadis yang berkaitan. Iaitu orang perempuan, aku lihat banyak perempuan di neraka. Kerana apa? Kerana apa? Kerana kegagalannya mentaati suami. Jadi banyaknya itu sebab kegagalan mentaati suami. Bukan mungkin bukan banyak-banyak sebab banyak macam itu, bukan. Sama macam lelaki pun banyak juga. Tapi banyaknya ini
Kenapa? Kena kegagalan mentaati suami. Jadi sebab itu hadis ni jangan dibaca dengan sebagian-sebagian. Maksud sebagian-sebagian tu. Kadang-kadang sampai orang kata macam apa ni diskriminasi perempuan dan sebagainya. Tak. Sebenarnya hadis tu dia ada dua sekali. Nabi cerita kan, maknanya perempuan ni banyak dinaka kerana kegagalan kepada suami, dan tu juga Nabi cerita ke orang lelaki, jaga isteri kamu ni. Kerana fa innahu a'wan, dia ni sebahagian diri kamu. Dia tak lepas ke syurga, jangan harap nak mudah-mudah lepas ke syurga. Ada 4 golongan perempuan yang kita kena jaga. Tak lepas ke syurga, jangan harap mudah-mudah kita lepas ke syurga. Yang pertama, isteri. Isteri kena jaga betul-betul. Isteri pertama baik, isteri kedua baik, isteri ketiga baik. Isteri keempat, waktu tu dah tua, dah malat dan bebil. Isteri keempat tak bagus. Dia ni kalau tak lepas ke syurga, jangan harap mudah-mudahan lepas ke syurga. Itu isteri pertama. Yang keduanya, anak perempuan sehingga dia berkahwin. Jaga. Sebab dia boleh besok menyalahkan kita kenapa tak jaga sebagainya. Sehingga dia kahwin. Yang ketiganya, adik perempuan. Jika, ataupun saudara perempuan, kakak ke adik ke, jika ketiadaan ayah dah tak ada, dan juga jika tak ada suami, adik perempuan, abang kena tegur. Tak suka ke, itu kau punya pasal. Tapi aku nak tegur, kau kena tutup aurat. Alamak, biar, diam. Besok tegur lagi, kau tutup aurat. Dan yang keempat, ibu, jika sudah tiada suami, sudah tiada ayah lah. Jadi 4 golongan perempuan ni kita kena jaga. Sebab tu kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan sebagainya, kelebihan orang yang menjaga saudara-saudara perempuannya ini, atau anak perempuan atau isterinya. Sampai Nabi SAW pernah menyatakan bahawa siapa yang rasa perit, hadis riwayat Tirmizi, menjaga anak perempuannya, dia usaha, tapi anak perempuan ni maknanya susah, degil dan sebagainya, maka Nabi kata usahanya itu akan dijamin dia sebagai syurga. Begitu juga siapa mengasihi saudara-saudara perempuannya, dia berusaha mengasihi, menjaga, mendidik. Tak ada ikut cakap juga. Ayah dah tak ada, macam mana ni? Sedih dia. Baginya itu syurga. Mana menjaga saudara-saudara perempuan, orang perempuan ni jaga dengan baik. Jadi balasan itu syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini sama dengan rahmatullah sekalian. Kadang-kadang hadis ni dibaca separuh-separuh, orang perempuan kesian. Kadang-kadang saya ke masjid, kesian kami orang perempuan, Ustaz. Kami banyak neraka. Maknanya, Alhamdulillah ada kesedaran iman. Tapi sebenarnya dibacakan pada orang lelaki hadis yang lain, yang tanggungjawab besarnya menjaga suami itu. Jangan diputus-putuskan. Kalau putus-putuskan, nanti orang nampak macam pincang sebelah pula begitu. Ada 15 perkara. Tak boleh nak diajar secara terpecah-pecah. Solat, kena ajar sekali tentang khusyuk. Jangan solat khusyuk tak ni apa semua ni. Mencari rezeki, kena diajar sekali tentang halal dan haram. Sama juga bicara mengenai perempuan, diajar sekali bersama bicara mengenai lelaki. Supaya nampak maknanya benda tu cantiknya agama kita, dan cantiknya Islam itu membahaskan semua perkara itu. Jadi sebagai kesimpulannya sahabat sekalian pada hari ini, kesimpulan yang boleh kita buat pada hari ini iaitu apakah pengajaran terbesar pada Isra dan Mi'raj? 3 perkara. Yang pertama, membahaskan bab-bab keimanan. Isra dan Mi'raj ni. Jadi merapatkan kita kembali kepada tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang membela, yang memberi rezeki dan sebagainya. Yang keduanya, intipati Isra Mi'raj ini dia membentuk kepada pembentukan syariat. Syariat iaitu tentang apa amalan kita hari-harian. Kita lihat Nabi dilihatkan di syurga dan neraka, tengok apakah kesalahan-kesalahan mereka. Riba, jauhi riba. Tentang solat, dirikan solat sungguh-sungguh. Membuka aurat, tutup aurat sebaik-baiknya. Dan tingkatkan. Hari ini dah pakai tudung, Alhamdulillah bagus. Tapi masih pakai lengan pendek, tingkatkan. Dah bagus, tapi kita tingkatkan. Dan yang ketiga, pengajaran ketiga, akhlak. Bagaimana diajarkan kepada kita berkasih sayang antara manusia. Dilihatkan kelebihan-kelebihan orang di syurga. Kenapa masuk syurga? Berkasih sayang antara manusia. Kenapa dilindungi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana selalu bersedekah. Kenapa dilindungi di arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana malam hari berdiri membangunkan malam, menitiskan air mata dan sebagainya. Jadi sahabat Allah sekalian, saya setakat saja dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu esok dalam pembahasan batu tergantung, Masjid Aqsa dan sebagainya. Kita akan bahas dan kita lihat gambar-gambar lagi mengenai perkara-perkara ini insyaAllah. Kita akhiri dengan doa insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkumpulnya kami ya Allah menyatakan kesyukuran kepadamu ya Allah di atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkumpulnya kami di sini ya Allah menyatakan harapan kepadamu ya Allah agar terus dipimpin kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkumpulnya kami di sini ya Allah menyatakan hajat kepadamu ya Allah agar Kau memberikan segala kecukupan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan pada segala penyakit kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus ya Allah. Kurniakan kepada kami keluasan rezeki yang halal ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Berikan kepada kami bantuan dalam segala apa yang kami usahakan ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Berikan kami ketabahan dalam segala ujian hidup kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Kurniakan kepada kami kebahagiaan dalam rumah tangga kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami anak yang saleh dan salehah ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keselamatan ya Allah. Hindarkan kami daripada segala mara bahaya ya Allah, dari penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah yang menonton pada hari ini ya Allah dan yang menjayakan program pada hari ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada sedang menonton yang sudi bersama kita pada hari ini, kepada kru yang bertugas pada hari ini dan kepada seluruh yang menjayakan program pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jumpa lagi esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.